Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan pembelajaran daripada buku Iqdadi buku Iqdadi tingkatan 1 dengan tajuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan At-Taharah. Jadi apa maksud At-Taharah? Jadi At-Taharah ni kamu dah belajar sebenarnya masa kamu darjah 2, darjah 3 dulu, kalau dekat sekolah. Dalam fardu ain ataupun sekolah agama memang ada tajuk At-Taharah ini dalam tajuk fiqh. Jadi At-Taharah ini merupakan tajuk yang paling dalam kitab fiqh, dia paling awal disusun oleh alim ulama. Jadi kita pun mengambil daripada cara yang sama, metod yang sama, kita belajar At-Taharah ini dalam tajuk-tajuk yang awal. Okay, At-Taharah, apa makna At-Taharah? At-Taharah maksud dia bersuci. Bersuci At-Taharah. Jadi ta'rif Taharah ni, tengok. At-Taharatu lughatan an-nazafatu wan-nazahah. Jadi an-nazafatu wan-nazahah. Apa maksud dia? Maknanya kebersihan, wan-nazahah sama juga maksud dia kesucian. Jadi yang ada dalam ni dah ada dari segi makna lah. Kebersihan dan kesucian. Kita selalu dengar ada hadis yang disebut an-nazafatu minal iman. Jadi an-nazafatu minal iman itu bukan hadis yang sebenar lah. Yang sebenar dia adalah at-tuhur syatrul iman. Maksud yang sama lah. Maknanya kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi dari segi lughatan itulah kebersihan dan kesucian. Dari segi wasyar'an dia pula nazafatun makhsusatun wahiyal wasilatu lis-salah fala tasihu salatu bila taharatin taman. Nazafatun makhsusatun, apa maksud dia? Kebersihan yang dikhususkan dekat sini, apa dia? Wahiyal wasilatu lis-salah, iaitu perantaraan kepada solat. Wahiyal wasilatu lis-salah, kebersihan yang mana dia menjadi perantara kepada solat. Nak tak nak, dalam bersolat kita kena memastikan bahawa kita suci. Suci daripada dua aspek lah yang akan kita sentuh kejap lagi. Dan tidak sahlah solat itu, fala tasihu salatun bila taharatin taman. Maka tak sah solat, tidak sahlah solat itu tanpa kesucian ataupun pembersihan yang sempurna. Bersih secara sempurna barulah boleh menyebabkan solat itu diterima ataupun sah solat. Sesuatu solat itu menjadi sah. Itu dari segi wasyar'an. Dan terbahagi aqsamut taharah ini, tanqasimut taharatu fi syar'i ila qismaini. At-taharah ini, bersuci ini di sisi syarak terbahagi kepada dua. Yang pertama, taharatun hissiyah, suci dari segi zahir. Zahir sini nampak. Hissiyah ini merujuk kepada panca indera. Apa makna panca indera? Panca indera kita ni ada apa? Mata melihat, tangan merasa, telinga mendengar, hidung menghidu. Itu. Apa lagi? Jadi 5 dah panca indera dah. Jadi hissiyah itu merujuk kepada perkara ini. Jadi dalam bab taharah ini, yang mana bersih itu kita boleh ditanggapi dengan panca indera kita. Jadi panca indera kita ni boleh rasa, oh ni masih lagi nampak warna dia, so dia dikira sebagai masih lagi tidak bersih. Gitu. Amma taharatul hissiyah fa nau'ani. Jadi yang dimaksudkan dengan taharah dari segi hissiyah ini, yang mana panca indera boleh nampak ni, boleh rasa ini, boleh bau ini, terbahagi pula kepada dua. Yang pertama, ahaduma, yang pertama, izalatu wasfin yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu taharatu wa huwa raf'ul hadasil asghari bil wudu' wal akbari bil ghusli
au bitayammumi badalan minhuma. Dia kata yang pertama izalatu wasfi, menghilangkan sifat, yamna'u yang menghalang kepada solat, kepada meneruskan solat, wa nahwiha, ataupun seumpama dengannya, mimma yushtaratu lahu taharah, daripada apa yang disyaratkan, yang disyaratkan, yang disyaratkan dengan kebersihan kepada solat itu. Jadi yang pertama ini, dia boleh menghilangkan sifat yang boleh menghalang daripada solat itu menjadi sah. Dia kena hilangkan dulu. Wa huwa raf'ul hadasil asghar, yang mana hadas asghar ni benda hadas kecil, mengangkat hadas kecil dengan wuduk, hadas kecil dengan wuduk, dan hadas besar wal akbari bil ghusli, dan hadas besar dengan mandi, dengan mandi. Jadi hadas kecil ni apa benda hadas kecil? Yang awak tahu hadas kecil, segala unsur yang melibatkan kepada kekotoran lah, kepada kekotoran. Contohnya najis-najis, mukhaffafah, mughallazah, mutawassitah. Hak ni bila awak keluar daripada tubuh awak, keluar daripada tubuh awak, sebagai contoh terkencing, maka hendaklah ambil wuduk untuk memastikan solat kita itu diterima dan dikira sebagai sah. Awak berak, contohnya berak sebagai contohnya, keluar juga daripada badan kita, maka kita hendaklah mengambil dengan mengangkat hadas kecil ini dengan wuduk. Kena ambil wuduk. Bila ambil wuduk selesai. Tapi hadas besar dia tidak selesai dengan semata-mata wuduk. Dia kena mandi. Apakah hadas besar? Hadas besar ni antaranya adalah kita kata bila bermimpi bagi lelaki, yang menyebabkan keluarnya mani dengan sengaja ataupun tidak sengaja, mani itu bagi lelaki, maka dia kena mandi wajib namanya. Ni kita akan sentuh juga nanti ni. Begitu juga bagi perempuan yang keluar darah haid, maka dia tidak selesai dengan wuduk untuk solat. Dia kena memastikan bahawa dia suci dulu dengan cara mandi, Ini dikira sebagai kategori hadas besar. Jadi hadas besar ni dia tak selesai dengan wuduk, dia kena mandi. Dan andai kata dalam situasi nak mandi, nak wuduk ni, dia kena melibatkan air. Jadi kalau tak ada air macam mana? Au bitayammumi badalan minhuma, ataupun bertayammum untuk menukar. Badalan ni kita kata sebagai ganti, untuk kedua-duanya. Ganti kedua-duanya benda. Tak ada air. Bila kecing tak ada air, jadi nak selesai nak ambil wuduk tak ada air. Kecing tak ada air. Kecing, lepas tu nak ambil wuduk tak ada air, jadi kena bertayamum. Begitu juga bila mengangkat hadas besar, bila nak mengangkat hadas besar pun sama jugalah. Contohnya dia boleh lakukan hubungan kelamin suami isteri, ataupun keluar mani, ataupun keluar darah haid, tak ada air situasi itu, maka dia terpaksa bertayamum. Ni ada cerita mengenai pada zaman Nabi, dua orang sahabat dia saling kita kata beking tau, saling tidak berpuas hati. Seorang kata kalau tayamum ni, situasi tayamum ni, kalau hadas kecil pun kena tayamum macam biasalah. Awak tahu tayamum tu tak? Tepuk tangan tepuk tangan di debu-debu yang bersih di muka dan tangan. Awak tahu dah. Kalau hadas besar macam mana? Hadas besar nak tayamum. Jadi ada sahabat kata kalau hadas kecil kena buat gini, hadas besar kena lebih pada tu. Dia kata kena guling . Seorang sahabat dia kata dok. Tersilap Ustaz Sayyidina Umar Al-Khattab maksudnya. Dia kata dok. Sekarang ni Ustaz lupa siapa. Nanti Ustaz rujuk baliklah. Dia kata dok, kena tayamum macam biasa je lah, walaupun dia hadas besar. Jadi bawa benda ini kepada Rasulullah kata tak ada, sama saja tayamum, tak perlu guling-guling lah. Itu setepatnya lah untuk mengangkat hadas besar sekiranya tiada air
guna cara tayamum sama saja dengan hadas besar, hadas kecil sama saja dah. Okey, yang kedua, yang bawah ni, taharatu minan najasah, itu mana bersih daripada najis. Wahia kullu ainin aujaba syar'i 'alal ibad ay yatanazzahu minha wa yatatahharu minha kal bauli wal ghaiti wa ghairihima mimma dallat syari'atu 'ala najasah. Mana yang kedua ni suci daripada najis. Wahia kullu ainin, yang mana najis ini boleh nampak, boleh nampak dengan mata lah, boleh ditanggapi dengan mata ataupun boleh dirasa. Mana hisiyah tadi ni, kita bincang hisiyah tadi ni, taharatul hisiyah ni yang mana dari segi hisiyah, dari segi panca indera ya, kita tahu benda ni najis. Najis. Jadi hak nampak dengan mata, hak boleh rasa dengan tangan, maka wajib diistisyarah. Jadi setiap benda ni wajib diistisyarah untuk aujaba syar'u 'alal ibad, wajib diistisyarah kata hamba ni, hamba kita semualah, ayatanazzahu, membersihkannya, minha, membersihkannya daripada najis-najis ini, daripada najis-najis ini dah. Mana kita ni perlu membersihkan najis-najis ni semua dah. Wa yatatahharu minha kal bauli, contohnya benda seperti bauli ni kencing, seperti kencing, jelaslah nampak kuning lagi, pada pakaian tak besar tak besar, kena bersihlah, sebab mata kita nampak. Wal ghaid ni kita kata tahi, tahi itulah najis dah, najis dah. Wa ghairihima mimma dallat syari'atu 'ala najasah, ataupun lain-lain selain daripada perkara itu yang mana kita tahu bahawa perkara-perkara ini dallat syari'atu 'ala najasatihi, yang mana dia menunjukkan bukti bahawa benda ini memang bernajis. Jadi gapo benda bernajis yang kita nak boleh golongkan sebagai benda-benda yang bernajis? Bangkai dikira sebagai najis, darah dikira sebagai najis. Kita nampak dengan mata kasar bahawa benda ni masih lagi melekat pada badan kita, maka tak sah solat, dikira sebagai najis. Itu maksudnya. Ini yang dikatakan sebagai taharatul hisiyah. Taharatul hisiyah, yang mana panca indera kita boleh menanggapinya. Okey, yang kedua, taharatul ma'nawiyah. Taharatul ma'nawiyah dari segi maknanya, dari segi makna bersih dari segi maknawi ni apa dia? Wa amma taharatul ma'nawiyah fanau'an. Dia kata taharah dari segi maknawiyah ni juga, batin ni, tadi zahir ni batin pula ni, sama juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, taharatul qalbi minasyirki wal bid'ah wal bid'ah fi ibadatillah, iaitu suci hati kita ini daripada syirik dan juga perkara bid'ah dalam urusan ibadat kepada Allah Ta'ala. Apa makna syirik? Syirik ni terbahagi kepada dua. Pertama dia panggil syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali ni apa dia? Syirik jali, syirik jali ni maknanya syirik yang melibatkan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sama atau yang setara ataupun lebih. Bermakna kita percaya kepada Allah, dalam masa yang sama kita percaya ada Tuhan yang lain sama macam Allah Ta'ala, ataupun dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Ini dipanggil syirik, menyekutukan Allah, meletakkan Allah ini dia ada partner dia. Tak boleh lah. Kalau kita beriman bahawa Allah itu Maha Esa. Maha Esa apa maksudnya? Allah itu bersifat dia itu tunggal. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Jadi syirik ini dia percaya pada Allah, dalam masa yang sama dia percaya ada kuasa lain, ada Tuhan lain. Tak boleh lah. Itu. Jadi yang kedua ini, dari segi maknawi ini, kita kena pastikan hati kita bersih daripada syirik jali dan syirik khafi. Khafi ni benda pula syirik yang melibatkan kepada kita rasa riak, takabbur, ujub, sum'ah, rasa tinggi diri, kagum dengan diri sendiri. Tak boleh.
Dan juga perkara bid'ah. Apa makna perkara bid'ah dalam ibadah? Perkara yang baru, perkara yang ditokok tambah dalam ibadah. Semayang maghrib 3 buat jadi 4. Dah. Semayang 3 buat jadi 4. Lepas tu apa lagi? Yang kita kata dalam urusan agama ni dia bertindak sebagai melampau. Perkara itu tidak ada dalam agama, dia pergi tambah-tambah. Pada zaman Nabi ada 3 orang sahabat bertemu dengan Nabi. Dia kata dia saling bincang lah. Dia kata, Nabi tak apalah, dia Nabi masuk syurga, gini-gini. Kita ni tahu mana hala lagi kita ni. Lebih kurang gitu lah. Jadi ada seorang yang nak berpuasa, tak nak berbuka. Yang nak tidur malam, yang tak nak tidur malam, yang nak semata-mata ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, dia tak nak berkahwin. Nak mengawal nafsu dia, tak nak berkahwin rasa. Jadi bila dia ajukan perkara ini kepada Nabi, Nabi kata benda, aku semayang dan aku tidur, tak adalah semayang straight. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga berkahwin. Dah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak bersunnah dengan sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku, Nabi kata. Sebab apa? Bila kita melawan fitrah keinsanan manusia, kita tak nak berkahwin, kita dah lawan fitrah. Jadi benda ini sebagai kemanusiaannya, kita tak boleh gitu. Kita kena berkahwin lah. Apa tu jadi sunat yang besar, berkahwin. Jadi itu kata perkara-perkara bid'ah. Puasa tak nak buka, semua tu lah. Nak semayang tak nak tidur, itu perkara bid'ah. Nak suruh faham ni lah. Wa hadza wa azamut taharataini. Dan kedua-dua tadi itu bersih daripada kedua-dua tadi, syirik dan juga bid'ah ini, merupakan sebesar-besar penyucian. Dan fala tasihu, dan tidak sah ibadah daripada seseorang mulawwathin qalbu, yang mana hati dia ini penuh dengan unsur syirik. Tidak sah lah. Ada unsur-unsur syirik dalam hatinya. Wala tasihu, dan juga tidak sah ayu bid'atin, sesiapa yang mendekatkan diri kepada perkara bid'ah. Tidak sah juga. Tidak sah juga ya perkara solat tidak sah juga. Hati itu tidak bersih juga. Maknanya bila dia ada unsur bid'ah, yataqarrabu bihal insan ila Allah, untuk mendekatkan diri manusia itu kepada Allah. Dia buat benda bid'ah nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi tak sah. Salah. Cara tu salah. Nak sembahyang tak siap buka, nak puasa tak nak berbuka, dia ingat benda itu nak dekat kepada Allah, tapi salah lah. Salah dah cara tu. Wahia mimma lam yashra'hu Allah. Yang mana benda-benda ini dikira sebagai menyeleweng dan tidak disyarakkan, tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yang terakhir lah ni. Yang terakhir, sebelum kita ada yang sebelah ni. Taharatu qalbi minal ghilli wal hikdi wal hasadi wal baghdai wal karahiyati lil mu'minin, lianna hazihi kullaha sifatun zamimatun laysat min khuluqil mu'minin. Yang kedua ini yang dikatakan taharah dari segi maknawi, yang kedua adalah bersih hati, min ghillin, daripada sikap iri hati, wal hikdi, daripada dendam, wal hasadi, daripada ada unsur hasad dengki, wal baghdha, dan juga marah, wal karahiyah, rasa benci kepada orang mukmin. Jadi bersih jiwa juga dia kata sini daripada sifat-sifat yang dikategorikan sebagai mazmumah. Lawan kepada sifat mahmudah yang apa saya dengar dah. Sifat terpuji lawan sifat dia terkeji ataupun tercela. Jadi sifat mazmumah ini lianna hazi kullaha sifatun zamimah. Kerana semua ni hazi ini adalah sifat-sifat mazmumah belaka ni. Bukanlah laisat min khuluqil mukmin. Bukanlah tujuan, bukanlah daripada sifat Islam yang mukmin ataupun muslim yang sejati. Diciptakan muslim bukannya untuk bersifat dengan sifat sedemikian. Jadi hati kita ini kena bersih daripada sifat iri hati. Tengok kepada orang lain dapat benda yang sesuatu benda,
tak dapat kita rasa iri hati. Sebab tu dalam hadis Nabi dia ada sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu melainkan dia mengasihi sesuatu yang diperolehi oleh saudaranya sebagaimana dia suka kalau benda itu dia perolehi. Ni hadis yang sebenar-benarnya maksudnya. Ada orang kata hadis ni tidak beriman seseorang itu tidak beriman la yu'minu ahadukum hatta sebagaimana dia yuhibbu li nafsi ma yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu melainkan dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri. Sebenarnya tak berapa tepat tafsiran tu. Mengikut hadis ni maksud dia gini. Tidak beriman seseorang itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi melainkan hinggalah dia mengasihi sesuatu yang diperoleh oleh saudaranya. Saudaranya dapat sesuatu dan dia suka juga kalau benda itu dapat kepada dirinya. Jadi dia sukalah, tak apalah boleh kamu, aku tumpang gembira. Ini maknanya dia lawan kepada sifat iri hati. Dia bersifat dengan sifat yang baik, mahmudah. Dia gembira kawan dia ini mendapat tempat yang baik. Dia gembira kawan dia ini mendapat keputusan yang baik, mendapatkan hadiah. Dia pun gembira. Sebagaimana kalau hadiah itu dapat kepada dia pun dia suka. Gitulah dia suka kalau kawan dia terima. Gitu. Aku gembira, aku tumpang gembira bagi pihak dirimu. Gitu. Jadi nak suci jiwa kita kena ada sifat mahmudah. Jadi dan min ghillin ini, minal ghillin ini, iri hati itu maksud iri hati, dendam. Dendam, itulah hantar santau, hantar sihir apa semua dah. Ini pun antara sifat-sifat mazmumah. Hasad, dengki, berdengki. Dengki tengok kejayaan orang lain. Dengki tengok ni, dengki. Ya, dalam bab dengki ni dia ada perkara yang kita boleh dengki dan dibenarkan di syarak. Ada sebut dalam hadis lah. Dengki mana? Dengki bila tengok orang buat kebaikan. Dengki tengok Allah dia ni baca Quran habis satu makrok. Dia hafal satu makrok sehari. Aku kena lawan dia ni. Dengki sudut tu tak apa. Sebab dia memberi satu semangat kepada kita untuk beramal. Dah. Dia sebut Al-Quran lah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat kebaikan. Itu yang para sahabat Nabi ada. Sifat itu. Tanya Nabi, apa benda Nabi yang saya boleh tolong Nabi? Apa benda yang saya boleh bantu Nabi dalam perjuangan dakwah? Apa yang saya boleh sumbang? Jadi para sahabat Nabi ini berlumba-lumba. Abu Bakar As-Siddiq bagi sumbangan banyak ni. Uthman bin Affan bagi pula banyak ni sumbangan kepada Nabi. Bukan kepada Nabi, kepada sumbangan dakwah. Nabi, sumbangan dakwah Nabi. Nabi nak berdakwah, dia memerlukan kepada dia ada keperluan kepada kenderaan, ini berlumba-lumba di kalangan sahabat Nabi. Buat amal kebaikan, dia berlumba-lumba. Itu bagusnya sahabat Nabi. Hot tu, hasad di sudut tu tak apa. Tak ada masalah. Dah. Tapi kalau hasad, dengki, rasa iri hati, tengok orang dapat, kita pun rasa Allah, Nathan ni dapat sombong. Itu dia dah. Ni dia pula. Orang tak mikir aku nak ogok. Itu dia panggil hasad dengki dah. Jadi hasad dengki begini dikira sebagai perkara mazmumah. Lepas tu wal baghdha, marah. Rasa marah. Ada juga hadis sebut pasal ni baghdha ni marah ni dah. Ustaz lupa maksud dia lebih kurang katanya janganlah bersifat dengan sifat marah. Marah ni boleh dikena bertempat, ataupun kita panggil tegas. Marah ni marah tentu hala. Anak buat sikit salah, pukul anak macam tu. Marah sebab dia ada unsur-unsur emosi. Syaitan suka benda-benda gini. Marah. Jadi dia tidak ada unsur rasional. Nak marah dia kena bertempat. Marah tak ada masalah, tapi marah bertempat pada benda yang sepatutnya. Lepas tu wal karahiyah, dan juga benci. Benci. Jadi benci juga perkara dalam perkara mazmumah. Kepada siapa ni? Lil mu'minin. Jadi 1 2 3 4 5 tadi ni. Ghillin wal hikdin wal hasad wal baghdha wal karahiyah lil mu'minin. Jadi 5 ini lianna hazi kullaha. Kerana semua benda-benda ni, semua ni adalah sifat mazmumah.
yang tercela dan bukanlah daripada objektif manusia diciptakan. Kita diciptakan supaya saling menjalinkan hubungan silaturrahim. Kita diciptakan supaya saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Tak, sebagaimana Allah sayang kepada kita, sebut bismillahirrahmanirrahim. Tak, segala puji dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi kita ini kena bersifat dengan sifat pemurah dan penyayang lah. Dah, itu tujuannya. Kita kena jalinkan hubungan silaturrahim. Kita kena memastikan bahawa hubungan di antara sahabat-sahabat kita ni, kita dengan ahli keluarga mesti baik dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan aqsamut taharah. Aqsamut taharah yang tadi taharatun hissiyah, yang kedua taharatun ma'nawiyah, dari segi zahir dan juga dari segi batin. Dua-dua ni lah. Dan kita akan masuk kepada muka surat sebelah tu pada kelas yang akan datang. Okey, itu saja. Ustaz harap kamu faham. Sekiranya ada sebarang masalah boleh tanya Ustaz. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.